Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Shadaqallahu maulana azim. Tuan-tuan dan puan-puan, pendengar-pendengar dan pelayar-pelayar media sosial yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan nikmat sihat dan seterusnya, nikmat Allah masih memanjangkan umur kita dalam kita melayari kehidupan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi slot inspirasi wakaf pada pagi ini, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ialah berkaitan dengan keuntungan kita melaksanakan wakaf di Perbadanan Wakaf Selangor ini dari sudut duniawinya dan seterusnya berharganya wakaf kita itu nanti apabila kita berada di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat ada suatu kisah yang telah pun dinukilkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bagaimana dalam hadis tersebut dikisahkan ada seorang yang sedang berjalan di padang pasir, tuan-tuan. Tiba-tiba dia terdengar satu suara yang mengatakan bahawa siramilah kebun orang tersebut. Siramilah kebun orang tersebut. Maka suara ini menjadi satu persoalan kepada orang yang berada di padang pasir itu. Apakah suara ini dan apakah kelebihan orang yang disebut oleh suara yang telah pun dikatakan suara itu terngiang-ngiang lagi di telinga oleh orang yang berada di padang pasir tersebut. Dan orang yang berada di padang pasir ini maka dia pun mencarilah berdekatan dengan kawasan itu, dan apabila dia hampir sampai ke kawasan kebun tersebut, ada satu kebun di sebelah padang pasir itu, maka dia pun bertanyalah kepada orang yang berada di kebun itu. Dia berkata, aku telah mendengar satu suara yang mengatakan bahawa siramilah kebun. Siramilah kebun ini, dan disebut nama orang yang memiliki kebun tersebut. Maka apakah amalan kamu yang menyebabkan suara kamu ini disebut oleh para malaikat? Maka dikatakan oleh pekebun tadi, dia mengatakan bahawa sesungguhnya aku tidaklah melakukan apa yang hebat, tetapi dalam melaksanakan hasil kebunku ini, dia mengatakan 1/3 daripada bahagian kebunku ini aku sedekahkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 1/3 lagi aku gunakan untuk keperluan aku dan keluargaku, dan 1/3 lagi ialah aku gunakan untuk keperluan kebunku ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini kita dapat melihat bahawa nama orang ini disebut oleh para malaikat. Kelebihannya ialah tidak lain dan tidak bukan kerana dia memiliki kebun. Dalam masa yang sama, kebun ini tidak digunakan sepenuhnya untuk dirinya, tetapi digunakan 1/3 diberikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, 1/3 untuk dirinya, dan 1/3 untuk kebunnya sendiri. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan kita, kita mempunyai banyak
yang dikatakan pemilikan kita, iaitu harta kita. Kadang-kadang harta kita ini, kita merasakan bahawa harta ini adakah harta aku sepenuhnya ataukah harta ini boleh aku berikan sebahagiannya kepada orang lain. Kerana aku ingin pergi ke satu alam yang lebih kekal di sana nanti. Jadi bila kita memiliki harta ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jangan lupa bahawa di sana kita ada tanggungjawab untuk menyerahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan banyak, tuan-tuan. Hanya 1/3 sahaja daripada harta yang kita miliki untuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lebih. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, dia pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai harta, aku kalau boleh nak bagi semua daripada hartaku." Kata Nabi, "Jangan bagi semua, itu banyak. Bagilah separuh." Itu pun banyak, kata Nabi. "Kalau begitu ya Rasulullah, aku nak bagi separuh daripada hartaku." Kemudian berkata Rasulullah, "Separuh tu pun banyak, tinggalkanlah sedikit untuk waris." Maka dia berkata, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku nak mewakafkan 1/3 daripada hartaku ini pada jalan Allah." Rasulullah SAW menjawab, 1/3 tu pun banyak, tetapi memadailah insya-Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bukan banyak yang nak kita keluarkan pada jalan Allah, hanya 1/3 sahaja daripada jalan Allah yang kita nak berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan pinjaman kepada kita semua. Jadi tuan-tuan, dalam melaksanakan ibadah wakaf ini, kepentingannya adalah untuk kita menjadikan wakaf ini sebagai harta yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dari sudut duniawi tuan-tuan, kelebihan orang yang berwakaf di Perbadanan Wakaf Selangor, insya-Allah untuk 1 Mei sehingga 1 Mei ini hingga 21 Mei 2021 sehingga Jun 2026, alhamdulillah Perbadanan Wakaf Selangor menjadi satu perkara yang sangat bersyukur kerana lembaga hasil telah pun membenarkan untuk Perbadanan Wakaf Selangor, sesiapa yang berwakaf dengan Perbadanan Wakaf Selangor akan mendapat pelepasan cukai, sama ada mereka merupakan individu ataupun syarikat. Dan kelebihannya tuan-tuan, ialah 10% daripada pendapatan agregat tadi akan mendapat pelepasan cukai kalau sekiranya diwakafkan ke Perbadanan Wakaf Selangor. Dan insya-Allah kelebihannya tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10% ini akan disalurkan kepada perkara-perkara yang disebut untuk fi sabilillah, dalam membangunkan harta umat Islam, dalam membina masjid, surau, rumah anak yatim, mahat tafiz dan sebagainya. Maka itulah nanti akan menjadi salah satu jariah kita di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya yang bertugas di Perbadanan Wakaf Selangor ini mengucapkan banyak terima kasih, terutamanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun berwakaf sejak 2011, penubuhan Perbadanan Wakaf Selangor. Dan kita menyaksikan bahawa harta tuan-tuan telah pun disalurkan kepada pihak-pihak ataupun kepada mahat tafiz, surau, sekolah-sekolah dan sebagainya mendapat manfaat daripada harta yang diwakafkan oleh tuan-tuan. Dalam masa yang sama tuan-tuan mendapat pelepasan cukai. Dan ini menjadi salah satu kelebihan duniawi yang tuan-tuan rasa sekiranya tuan-tuan berwakaf, bagi syarikat, bagi individu, mereka memerlukan perkara ini. Dan tuan-tuan boleh rujuk dalam borang pengisytiharan cukai tuan-tuan. Di sana ada satu kolom yang menyebut tentang Seksyen 4411D tadi, menyatakan sekiranya tuan-tuan berwakaf kepada pihak yang telah pun dibenarkan untuk mendapatkan pelepasan cukai di di lembaga hasil dalam negeri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
saya suka lagi nak berkongsi dengan satu perkara yang menjadi amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas wa habbul a'mal ila Allah syururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu qurbatan aw tuqdi anhu dainan aw tadru anhu ju'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kesukaan, yakni memberi kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, atau kesusahan yang engkau hilangkan daripada seorang muslim, atau engkau bayar hutangnya, atau engkau atasi kelaparannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tempoh pandemik ini, kita melihat bahawa kepentingan kita menguruskan harta kita ini, perbelanjaannya dan sebagainya, hendaklah kita salur dengan betul supaya manfaatnya akan kita dapat di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis ini, manusia yang paling Allah Ta'ala suka ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itulah tuan-tuan, harta tuan-tuan yang tuan-tuan gunakan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dalam masa yang sama, manfaat yang tuan-tuan berikan ini memberikan kegembiraan kepada orang lain. Bayangkan tuan-tuan, kalau sekiranya satu-satu institusi itu telah mendapat sumbangan daripada tuan-tuan, terbenanya mahat tahfiz, rumah anak yatim, surau dan sebagainya, yang melihat bahawa inilah dia wakaf yang telah pun diwakafkan oleh tuan-tuan, dalam masa yang sama tuan-tuan memberikan kegembiraan kepada pihak institusi berkenaan, sedikit daripada sumbangan tuan-tuan akan dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, kita bayar hutang. Ini biasalah tuan-tuannya, kalau tuan-tuan berhutang, bayarlah hutang. Jangan tidak membayar hutang. Dan kita atasi kelaparan seseorang. Dalam tempoh pandemik ini, saya melihat ramai di kalangan kita yang membantu jiran-jiran dan sebagainya, memberi makanan-makanan kering. Itu di antara usaha-usaha yang baik yang telah pun digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum akhirnya, suka saya mengingatkan kepada tuan-tuan, dalam kita melaksanakan ibadah wakaf ini, yang pertama sekali ialah ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap keikhlasan itu walaupun kecil akan dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, hendaklah kita menyatakan bahawa apa yang kita sumbangkan ini adalah sebahagian daripada pinjaman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita kena ingat tuan-tuan, pinjaman ini hanya Allah Ta'ala beri dalam tempoh-tempoh masa yang tertentu. Katalah umur kita sehingga hampir kita akan mendapat pencen dan sebagainya. Jadi kalau sebelum daripada itu kita tidak melaksanakan ataupun kita terlupa untuk melaksanakan infak yang kita berikan pada jalan Allah, maka tempoh masa itu telah pun tamat. Maka mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita mengambil semula harta yang dipinjamkan. Begitulah juga dengan diri kita, tuan-tuan. Diri kita ni merupakan pinjaman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sampai masa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat hari ini, begitu ramai di kalangan rakan-rakan, jiran-jiran kita, kadang-kadang saudara mara kita sendiri, dalam keadaan hari ini yang begitu bersedianya kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tempoh masa itu tidak tentu, tuan-tuan. Kadang-kadang hari ini dia bercakap dengan kita, tetapi esok lusa dia telah pun meninggalkan kita. Kadang-kadang hari ini dia baru saja minum dengan kita, tapi esok lusa rupanya dia telah pun pergi meninggalkan kita. Jadi persiapan-persiapan sebelum kita bertemu dengan Allah, hendaklah kita perjelaskan dahulu dan kita perkukuhkan dulu, tuan-tuan. Walaupun sedikit, tetapi kita tetap menyatakan bahawa walaupun sumbangan kita kecil,
tapi kita berterusan dalam melakukan amal-amal soleh. Itu yang penting sekali tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jangan lupa di Perbadanan Wakaf Selangor, kita ada banyak produk-produk wakaf yang tuan-tuan boleh salurkan melalui online dan sebagainya. Dan sekarang ni kempen serendah RM1 potongan gaji yang tuan-tuan boleh salurkan ke Perbadanan Wakaf Selangor. Ataupun tuan-tuan boleh melebar kempen-kempen ini kepada orang lain. Ini merupakan jariah tuan-tuan yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, sebelum akhirnya juga saya ingin memaklumkan bahawa sekiranya tuan-tuan ingin melaksanakan apa yang dikatakan wakaf di Perbadanan Wakaf Selangor, kita ada juga boleh berwakaf melalui online. Tuan-tuan tak perlu hadir ke ofis ini, tapi boleh melayari online kita iaitu fpx.wakafselangor.gov.my dan juga aplikasi SnapMP dan juga Tulus. Jadi mudah tuan-tuan, tak perlu ke mana-mana. Hanya tuan-tuan duduk sahaja, tuan-tuan boleh melaksanakan ibadah wakaf. Yang penting sekali ialah kita berusaha dan bersama-sama untuk melaksanakan ibadah wakaf ini, dan mudah-mudahan apabila yang kita laksanakan itu dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar kepada kita semua. Jadi tuan-tuan, inspirasi wakaf pada pagi ini, kita tidak akan mengambil masa yang panjang, hanya sebagai satu sama-sama kita mengingat di antara kita, dalam masa yang sama, kita share semua perkara-perkara yang bermanfaat ini, kita akan dapat juga jariahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah barang siapa yang menyebut, yang melakukan satu sunnah yang baik, kemudian diikuti oleh orang lain akan sunnah yang baik itu, maka orang yang mula-mula melaksanakan sunnah itu akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang melakukan satu sunnah yang tidak baik dan diikuti oleh orang lain sunnahnya itu, maka orang yang melakukan sunnah yang tidak baik itu akan mendapat yang disebut wizru, perkara-perkara yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya merasakan cukuplah sekadar itu dahulu perkongsian inspirasi wakaf pada pagi ini, dan saya mendoakan supaya tuan-tuan dan puan-puan diberi kerahmatan, diberi kesihatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengharungi tempoh PKP ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan pandemik ini daripada diri kita, keluarga kita, negeri kita dan negara kita insya-Allah. Dan sekadar itu dahulu, bertemu lagi dalam siri-siri inspirasi wakaf yang akan datang. Saya bagi pihak Perbadanan Wakaf Selangor merakamkan ribuan terima kasih sekali lagi, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah kan? Tak payah lama-lama kan? Tapi boleh tengok lagi tak? Dah. N kan? Habis N kan? Masa ada N.